ahli syurga dan segala nafas ahli syurga. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala. Dan mustahil lawannya yaitu jahil. Dan mustahil lawannya yaitu jahil. Dan dalil ilmu Allah Ta'ala itu, dalil Tuhan bersifat dengan ilmu pula, bahawasanya jika ada ia Tuhan kita itu jahil, nescaya tiada ada ia Tuhan kita itu menghendaki. Dia tak tahu nak kena buat apa. Apa yang dikehendaki mungkin tak tahu. Dan iaitu mustahil kerana telah sabit menghendakinya Ta'ala dengan dalil yang telah lalu. Maka sabitlah ilmu. Dan apabila sabit baginya Ta'ala ilmu, mustahil atasnya jahil. Mustahil atasnya jahil. Dan dalil ilmu Allah Ta'ala, dalil Tuhan kita bersifat dengan ilmu, adanya ilmu di zat Tuhan kita tu, bahawasanya jika ada ia Tuhan kita jahil, memang tidak ada ilmu di dia, nescaya tiada ada ia Tuhan kita menghendaki. Sebab tak tahu nak buat apa. Dan iaitu tiada ada ia Tuhan kita menghendaki tu mustahil. Tak terima akal kita. Kerana telah sabit menghendakinya, menghendaki Allah Ta'ala. Kerana telah sabit menghendaki Allah Ta'ala dengan dalil yang telah lalu pada bab iradat. Dengan dalil yang telah lalu, yakni pada bab iradat. Maka sabitlah ilmu, maka sabitlah bagi zat Tuhan kita sifat bersifat dengan sifat ilmu. Dan apabila sabit baginya, bagi Tuhan kita Allah Ta'ala itu bersifat dengan ilmu, mustahillah atasnya, atas Tuhan kita itu jahil. Mustahillah atas Tuhan kita itu jahil. Kesepuluhnya hayat. Kesepuluhnya hayat. Artinya arti hayat hidup. Arti hayat hidup, yaitu sifat yang maujudah. Kesepuluhnya hayat. Artinya arti hayat hidup, yaitu hayat. Sifat yang maujudah juga. Sifat yang maujudah sama dengan ilmu. Sifat yang maujudah, yang sedia, yang berdiri pada zat Allah Ta'ala, yang mengesahkan baginya Ta'ala bahawa bersifat ia dengan ilmu. Yang mengesah baginya Ta'ala bahawa bersifat ia Tuhan kita itu dengan ilmu. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala. Daripada segala sifat dan tiada hidupnya itu dengan roh, maka tiada harus i'tiqad bahawasanya ada baginya Ta'ala itu roh. Dan jika roh yang qadim sekalipun, dan ia tiada takluk dengan sesuatu. Kesepuluhnya hayat. Artinya arti hayat hidup, yaitu hidup sifat yang maujudah, sifat yang ada. Makna kalau Tuhan nak buka hijab, nak bagi tunjuk kita, insya-Allah kita boleh lihat. Itu baik. Itu mana maujudah, ada sungguh. Yang sedia lagi pula yang qadim, yang berdiri, yakni yang ada pada zat Allah Ta'ala. Yang ada pada zat Allah Ta'ala. Sifat hayat tu yang mengesahkan baginya Ta'ala, yang jadi sah baginya, bagi Allah Ta'ala tu, bahawa bersifat ia Allah Ta'ala dengan ilmu, dengan sifat ilmu, dan lainnya lain daripada sifat ilmu. Berapa dia? Daripada segala sifat. Banyaklah sifat-sifat kemalak dia banyak. Dan tiada hidupnya hidup Allah Ta'ala itu dengan roh. Dan tiada hidupnya hidup Allah Ta'ala itu dengan roh. Kalau roh itu makhluk Allah, tiba-tiba Tuhan pakai makhluk dia, sudahlah. Maka tiada harus, yakni haram, i'tiqad bahawasanya ada baginya Ta'ala itu roh. Maka tiada harus, yakni haram, i'tiqad bahawasanya ada baginya, bagi Allah Ta'ala itu roh. Dan jika roh yang qadim sekalipun, jika roh yang qadim sekalipun, baik. Dan ia Allah Ta'ala itu pula tiada takluk, dan ia sifat ilmu, sifat hayat itu tiada takluk ia dengan sesuatu. Tiada takluk ia dengan sesuatu. Dan mustahil lawannya, iaitu mati.
Dan mustahil iaitu lawannya mati. Dan dalil hayat Allah Ta'ala itu, dan dalil hayat Allah Ta'ala, yakni dalil Tuhan kita bersifat dengan hayat, bahawasanya baik jika ada ia Tuhan kita itu mati, jika ada ia Tuhan kita itu mati, nescaya tiada kuasa ia Tuhan kita, dan tiada menghendaki, dan tiada mengetahui, dan iaitu tiada menghendaki, tiada kuasa, tiada mengetahui, itu mustahil, tidak diterima oleh akal kita. Kerana telah sabit demikian itu. Demikian mana? Tu kuasa menghendaki, mengetahui itu dengan beberapa dalil, dengan beberapa dalil yang telah terdahulu, yakni terdahulu sebutnya, yang telah terdahulu, yakni terdahulu sebutnya. Maka sabitlah hayat Allah Ta'ala, maka sabitlah Tuhan kita bersifat dengan hayat. Sabitlah Tuhan kita bersifat dengan hayat. Dan apabila sabit hayatnya, sabit Tuhan kita bersifat dengan hayat, mustahil matinya, tak terima pada akal kita ada mati di Allah Ta'ala. Baik, ke-11-nya sama, ke-11 daripada 13 sifat yang wajib diketahui atas jalan tafsir, iaitu sama. Artinya arti sama mendengar. Ke-12-nya basar. Ke-12 daripada 13 sifat yang wajib diketahui atas jalan tafsir di sisi Imam Abu Hasan Asy'ari. Ke-12 daripada 20 sifat yang wajib diketahui atas jalan tafsir di sisi mazhab masyhur, iaitu Qadi Abu Bakar Al-Baqilani dan Imam Al-Haramain. Artinya arti basar melihat, sama mendengar, basar melihat. Dua-dua tu makna masdari, bukan makna ismi. Dan keduanya, yakni sama dan basar, dua sifat yang qadimah, dua sifat yang qadimah. Tadi ilmu sifat yang maujudah, hayat sifat yang maujudah, tiba-tiba sama dan basar pula bagi sifat yang qadimah. Maujudah tak ada. Allahu a'lam. Dua sifat yang qadimah, yang berdiri keduanya, yakni yang ada keduanya, sama dan basar itu pada zat Allah, ada tu pada zat Allah, yang terbuka dengan keduanya, tu dia, yang terbuka dengan keduanya, yang jadi nyata dengan keduanya itu oleh tiap-tiap maujud, oleh tiap-tiap maujud daripada segala zat dan warna dan suara dan lainnya, itu ya. Wallahu a'lam dia. Dan takluk keduanya takluk inkisyaf, artinya terbuka, seperti takluk ilmu. Dan wajib atas kita i'tiqad bahawa inkisyaf yang hasil dengan sama itu lain daripada inkisyaf yang hasil dengan basar, dan inkisyaf yang hasil dengan tiap-tiap daripada keduanya lain daripada inkisyaf yang hasil dengan ilmu. Sebab tiga takluk ni dipanggil takluk inkisyaf. Wallahu a'lam. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala, dan keduanya yakni sifat sama dan sifat basar, dua sifat yang qadimah, yang sedia, yang berdiri yakni yang ada keduanya, yang berdiri yakni yang ada keduanya pada zat Allah Ta'ala, yang terbuka, yang jadi nyata juga. Terbuka makna nyata, nak beza dengan sifat ilmu je, yang nyata pada takluk inkisyaf lah ke tu. Yang terbuka, yang jadi nyata dengan keduanya, sifat sama dan basar itu oleh tiap-tiap yang maujud. Tiap-tiap maujud, habis apa dia tiap-tiap maujud? Daripada segala zat. Dah. Tuhan dengar zat, Tuhan dengar, bukan dengar suara. Kita dengar suara, Allah Ta'ala dengar zat. Dah. Baik, kita melihat zat, Allah Ta'ala bukan melihat zat saja, melihat suara. Ada kan?
Selagi dia ada, maka dia dengar. Selagi benda tu ada, itu dia. Tuhan akan lihat akan dia. Tuhan melihat akan dia. Terjaga. Macam cawan ni Tuhan dengar. Cawan. Kita tak dengar, Tuhan dengar. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala. Tuhan dengar apa Cawan tu dia ada sembahyang tu. Seperti mana sebut dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil al-baqiyatus salihah. Sembahyang dia. Salatul jamadat. Barang siapa dalam hadis sahihnya, barang siapa masuk dalam masjid, maka dilihat orang tengah apa? Sembahyang dah, ataupun ada pengajian. Orang sembahyang dah masuk masjid. Kalau tak sempat sembahyang satu masjid, maka sembahyang dia dengan sembahyang jamadah. Apa sembahyang jamadah? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wallahu a'lam. Ada tu. Kita tak dengar je. Kalau kita dengar agak sudah kecoh. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala. Tu Tuhan dengar, Tuhan lihat tiap-tiap maujud, tiap-tiap yang ada daripada segala zat. Tu Tuhan dengar zat tu, Tuhan lihat zat tu. Dan warna, Tuhan dengar warna, Tuhan lihat warna. Dan suara, Tuhan dengar suara, dan Tuhan pun lihat suara tu. Nampak dia. Dan lainnya, lain daripada yang disebut itu. Dan takluk keduanya, yakni takluk samak dan basar. Takluk kedua kerja. Orang kita panggil takluk. Orang kita panggil kerja. Kita tauhid panggil takluk. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala. Takluk keduanya, takluk inkishaf. Takluk keduanya, takluk inkishaf. Nyata. Artinya terbuka. Artinya terbuka. Tu takluk dia. Nyata. Nampak. Dengar. Tak ada sama-sama. Tak ada dengar, tak apa dengar. Dengar sungguh. Tu. Terbuka tu seperti takluk ilmu. Macam mana ilmu Tuhan tahu. Tu. Nyata dengan dia oleh segala perkara atas barang yang ada ia dengan dia. Begitu juga dengan sama, begitu juga dengan basar. Nyata, terbuka seperti mana takluk ilmu. Dan wajib atas kita i'tiqad. Tu. Wajib atas kita i'tiqad. Wajib syar'i. Wajib syar'i. Wajib atas kita i'tiqad. Apa yang wajib? Bahawa inkishaf yang hasil dengan sama itu lain daripada inkishaf yang hasil dengan basar. Inkishaf yang hasil dengan sama itu itu dia. Lain daripada inkishaf yang hasil dengan basar. Ke mana boleh sama? Masing-masing ada kerja masing-masing. Dan inkishaf yang hasil dengan tiap-tiap daripada keduanya. Inkishaf sama dan inkishaf basar. Dua-dua tu. Tu. Lain daripada inkishaf yang hasil dengan ilmu. Lain daripada inkishaf yang hasil dengan ilmu. Lain. Tak sama. Kita pergi apa? Kita pergi kedai tak? Beli buah ikan. Kita nak tahu warna dalam dia apa? Tu. Kita pergi letak ke telinga. Mana tahu tak? Pasal bukan kerja telinga. Kena belah buka tengok. Layan. Oh, warna dia kuning atau merah. Sehingga apa itu? Atau kembali kepada basar. Lihat. Tapi maha suci Tuhan kita daripada contoh hak kita buat tu. Layan. Sebab kita nanti nak tahu tu warna tu kuning merah nanti nak belah. Nanti nak belah. Tuhan tahu bahawa tu warna kuning warna merah sebelum daripada kita belah lagi. Sebelum daripada buah tu ada lagi. Itu dipanggil inkishaf Tuhan tu, tahu pada azali lagi. Wallahu a'lam. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala. Adapun ketika dah ada tu
Dia tak panggil tanjizi qadim tu. Dia panggil tanjizi hadis. Masa tu dia panggil tanjizi hadis. Masa tahu kata bila kita belah buka kuning merah tu, hak tu dah tanjizi hadis. Itu masuk di bawah kata mengetahui tu atau melihat, mendengar. Adapun pada pengetahuan Tuhan pada azali, sebelum lagi ada alam ini, Tuhan dah tahu dah. Demikian hak kita nak makan tu warna kuning ke, kita nak tahu, Tuhan dah tahu dah. Demikian kita nak makan tu warna merah ke, tahu dia panggil tu, panggil tanjizi qadim. Hak kita hari ni belah buka tengok warna kuning tu, dia panggil tanjizi hadis. Tahu tu Tuhan tu, lihat tu, dia panggil dengan takluk inkishaf, nyata, tidak ada selindung, tidak ada samar, jelas dipanggil inkishaf. Itu sama. Kita cakap seorang, cakap dalam hati, Tuhan dengar Tuhan tu. Tak takluk tanjizi qadim, sebelum kita ada, dengar dah Tuhan apa hak kita nak cakap tu. Ada pun hari ni kita dah ada, kita cakap dalam hati kita, atau panggil tanjizi hadis. Dengar. Wallahu a'lam. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala, tengok bawah nanti. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala. Dan wajib atas kita i'tiqad. Wajib atas kita i'tiqad, yakni jazam dalam hati kita serta dalil. Itu panggil i'tiqad. Wajib atas kita i'tiqad, jazam dalam hati kita dengan perkataan ustaz. Itu taklid nama dia. Itu taklid. Wajib atas kita i'tiqad, jazam dalam hati kita dengan ketiadaan dalil, semata-mata jazam saja. Itu dia panggil jahil murakkab. Wallahu a'lam. Dan wajib atas kita i'tiqad, itu jazam dalam hati kita, dalil kita tidak naik tangga mutawatir, hanya naik tangga ahad. Itu dipanggil zon, ataupun dipanggil syak ataupun waham. Kata wajib atas kita i'tiqad, i'tiqad jazam yang muafakat dengan sebenar. Apa yang kita i'tiqad? Bahawa seinkishaf yang hasil dengan sama. Bahawa seinkishaf yang hasil dengan sama. Yakni nyata yang didengar oleh Allah Ta'ala itu lain daripada inkishaf, nyata yang hasil dengan basar. Tak sama lah, sebab dua-dua tu ada kerja masing-masing. Dan inkishaf yang hasil dengan tiap-tiap daripada keduanya, yakni sama dan basar, dan lain daripada inkishaf yang hasil dengan ilmu, lain daripada inkishaf yang hasil dengan ilmu, kata dia. Dan bahawasanya bagi tiap-tiap daripada inkishaf yang tiga itu, bahawasanya bagi tiap-tiap daripada inkishaf yang tiga itu, hakikat yang diserahkan pengetahuannya kepada Allah Ta'ala. Jadi bagaimana keadaan inkishaf, kaif cara Tuhan inkishaf tu, itu kita tak boleh nak takwil lagi dah. Itu tak boleh nak takwil lagi dah. Jangan. Itu serah pengetahuannya, yakni kepada Allah Ta'ala. Dan bagi samak dan basar ini tiga takluk, kata dia. Dan bagi samak dan basar ini tiga takluk, tiga kerja pula lagi, iaitu takluk tanjizi qadim. Pertama sekali takluk tanjizi qadim, Tuhan dah dulu dengar tu dah pada azali lagi. Tu. Bila iradat mentaksiskan, tu pada azali, dia panggil tu cara iradat tanjizi qadim. Dia taksis tentu dah, Muhammad ni begini. Baik, tentukan Muhammad begini tu. Tu berapa tahun tak tahu. Kalau ikut dalam hadisnya setengah kata 50,000 tahun sebelum diadakan langit dan bumi. Semua dah siap dah. Atau masih iradat dia pergi taksis. Baik. Dengar. Masa iradat pergi taksis, nak beritahu kata Muhammad akan bercakap sekian-sekian pada hari ini, hari yang kita ada ni. Baik, hak tu tanjizi qadim, Tuhan dengar dah pada azali. Dia bagi Tuhan dengar dah apa nak cakap tu. Dan iaitu, kata dia, tanjizi qadim, takluk keduanya samak dan basar.
takluk keduanya sama dan basar, takluk tu dengan zat Allah Ta'ala. Tu dengan zat Allah Ta'ala. Maknanya Allah Ta'ala dengar zat dia, Allah Ta'ala dengar, melihat zat dia. Kan? Iaitu takluk keduanya dengan zat Allah Ta'ala. Zat sifat sama Allah, dengar zat. Sifat basar Allah, lihat zat. Dan sifatnya takluk keduanya sama dan basar tu dengan sifatnya, yakni sifat Allah Ta'ala. Sama Allah, dengar sifat dia, sifat-sifat Allah. Dan sama Tuhan pula, basar Tuhan, lihat sifat-sifat Allah Ta'ala. Atau orang kata apa dia? Masa belum diadakan alam ini, apa yang Tuhan dengar? Tuhan dengar ke zat dia, ataupun Tuhan dengar ke sifat kalam dia. Tuhan dengarkan kalam dia, atau mensabitkan ada kalam di Allah Ta'ala. Dan suluhil qadim, takluk yang kedua. Takluk yang pertama, tanjizil qadim, luluh dah dengan zat Allah dan sifatnya. Dan suluhil qadim, dan iaitu suluhil qadim, takluk keduanya suluhil qadim tu dengan kita, takluk dengan kita dahulu daripada ada kita, dahulu daripada ada kita. Baik, itu panggil takluk suluhi qadim. Baik, qala mu'alif rahimahullahu ta'ala. Dan tanjizi hadis, ini bila kita ada dah. Tadi tu kita belum ada lagi takluk suluhil qadim. Maknanya Tuhan boleh dengar bila-bila masa saja apa sesuatu yang kita nak bicara, dan Tuhan boleh lihat apa satu pun yang kita akan ada atau kita buat, kan? Atau dia panggil suluhil qadim, patut pada sedia kada lagi Tuhan melihat. Baik, qala mu'alif rahimahullahu ta'ala, iaitu takluk keduanya kepada tanjizi hadis pula, iaitu tanjizi hadis, takluk keduanya sama dan basar dengan kita, kemudian daripada ada kita. Takluk keduanya dengan kita, kemudian daripada ada kita, kata dia. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala. Ini apa kita kata, tuan dengar, tuan tahu. Itu tanjizi hadis dia panggil. Dan mustahil lawan sama, iaitu tuli. Mustahil lawan sama, iaitu tuli. Dan lawan basar, iaitu buta. Dan lawan basar, iaitu buta. Dan dalil sama dan basar itu firman Allah Ta'ala. Dan dalil sama dan basar itu firman Allah Ta'ala. Apa dia firman Allah Ta'ala? Wa huwas sami'ul basir. Wa huwas sami'ul basiru. Artinya sami'ul basiru. Dan ialah Tuhan kita Allah Ta'ala itu yang amat mendengar dan amat melihat. Yang amat mendengar dan amat melihat. Yang tu kena pada zat. Mendengar tu kena pada perbuatan, kata kerja. Dan yang amat melihat, yang tu kena pada zat. Melihat tu kena pada pekerjaan yang ada di zat tu. Baik, baik pekerjaan, kata kerja yang keluar daripada zat, menunjukkan atas ada sifat di zat. Tu wahwas sami'ul basir. Wahwas sami'ul basir. Apa dia? Tuhan dengar sesuatu dengan zat dia. Tuhan dengar, melihat sesuatu dengan zat dia. Menunjuk atas dengar Tuhan dengan zat, melihat Tuhan dengan zat tu. Mana ada di zat Tuhan itu sifat sama, dan ada di zat Tuhan itu sifat basar. Atau makna wahwas sami'ul basir. Ada pun sama dan basar dalam bab dia, dalil nakli kalah tak kuat. Dalil nakli tak kuat. Sebab tu dia kembali kepada dalil akli tak kuat. Maka kembali kepada dalil nakli. Dalil akli dan bab sama basar dia tak kuat seperti mana yang lain tadi tu. Tu maka dia akan ambil dalil nakli. Dan dalil keduanya sama dan basar. Pula bahawasanya jika tiada bersifat ia sama dan basar, jika tiada bersifat ia Allah Ta'ala dengan keduanya, yakni sama dan basar, nescaya bersifat nescaya bersifat ia Allah Ta'ala dengan tuli dan buta. Nescaya bersifat Allah Ta'ala kita dengan tuli dan buta. Dan iaitu bersifat Tuhan kita dengan tuli dan buta itu batil.
bersifat Tuhan kita dengan tuli dan buta itu batil. Kerana keduanya, tuli dan buta itu sifat kekurangan, sifat kekurangan, sifat tu yang menafikan ada ketuhanan di Tuhan kita, sebagai sifat kekurangan. Dan kekurangan atas Allah Ta'ala itu mustahil. Kekurangan atas Allah Ta'ala itu mustahil, sebab taklah dipanggil Tuhan kalau dikurang. Maka sabitlah baginya Ta'ala sama, dan sabitlah baginya Ta'ala pula basar. Dan apabila sabit keduanya, yakni sama dan basar, mustahillah Allah Ta'ala Tuhan kita itu tuli dan buta. Mustahil Tuhan kita itu tuli dan buta. Baik. Ke-13-nya sifat kalam. Ke-13 kalam. Artinya arti kalam berkata-kata. Arti kalam berkata-kata. Batu setengah lima dalam bahasan tauhid ni, hak paling sedap bincang di kalam ni. Sebab kadang-kadang orang penamakan ilmu kalam. Sebab tepat paling sedap bahasa di sini ialah kalam. Maka namakan ilmu kalam. Sehingga tu namakan ilmu tauhid sebab ambil daripada kata wahdaniyah tu. Antara bahasa-bahasa hak sulit, hak rumit sekali ialah masalah wahdaniyah. Ada pun masalah bahasa hak paling sedap kali di sini ialah kalam. Maka namakan ilmu kalam. Hakikat nama ilmu ni ialah ilmu mengesakan akan Allah Ta'ala atau ilmu tauhid. Maka bermacam-macam lah nama dia, dengan sebab bergantung pada minat Allah berkata-kata. Ada yang bukan ilmu ni pula dengan sifat 20. Kenapa? Dalam dia nak bicara 20 sifat. Padahal sifat Tuhan banyak lagi, tapi mampu kita bicara secara tafsir 20. Maka namakan sifat 20. Macam itulah. Baik. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala. Ke-13-nya kalam. Artinya arti kalam berkata-kata. Berkata-kata. Nak meraihkan mazhab yang mengatakan berkata-kata Allah Ta'ala itu qadim. Berkata-kata Allah Ta'ala itu qadim. Baik. Dan iaitu berkata-kata Allah Ta'ala itu qadim tu. Ataupun sifat kalam tu, sifat yang qadimah. Sifat yang qadimah. Tu. Sehingga mazhab bila kita baca Quran tu,